Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Wiser. Salam Ramadan untuk semua. Sebelum ni aku dah buat video tentang Asus ROG Phone 5 yang boleh dikatakan sebagai telefon gaming yang sangat sedap untuk penawaran dan juga spesifikasi dia. Tapi mungkinlah ramai yang tak berapa minat dengan ROG Phone 5 tu sebab design dia besar, dia berat, dia tebal dan juga harga dia sebenarnya bukan marahan. Harga dia dalam lingkungan keras jugalah. Dan kalau korang tertanya-tanya apa pilihan lain untuk phone gaming selain daripada ROG Phone 5 tu yang lebih kecil, lebih ringan, lebih sedap untuk dibawa ke mana-mana dan yang paling penting lagi marahin, korang teruskan menonton sebab dalam video kali ini aku nak buat ulasan mengenai Black Shark 4 dan juga kita banding-bandingkan sikit dengan ROG Phone 5. Jom. Black Shark 4 ni belum lagi masuk secara rasmi di Malaysia. Jadi untuk harga official dia dekat Malaysia memang tak ada lagi setakat video ini di shoot. Okey, bermula dengan rekaan dia dulu. Sebenarnya design Black Shark 4 ni dia dah lari banyak daripada rekaan sebuah gaming phone. Kalau sebelum ni dekat siri Black Shark 3 tahun lepas, dia gunakan design daripada style gaming bersegi-segi dekat bahagian belakang dia dan juga siap ada logo RGB bahagian Black Shark pada bahagian tengah. Tapi untuk Black Shark 4, benda tu dah tak ada. Design dia jadi lebih minimal dan simple. Dan Black Shark 4 ni dia gunakan Snapdragon 870, bukannya 888 macam dekat ROG Phone 5. Tapi itu version biasalah. Kalau version Black Shark 4 Pro yang tu, yes, dia gunakan 888. Okey, mungkin korang tanya, beza jauh sangat ke kalau gaming dekat Snapdragon 870 dekat Black Shark 4 ni bila dibandingkan dengan Snapdragon 888 dekat ROG Phone 5? Jawapan aku sebenarnya dia tak berapa nampak langsung sebab dia still boleh mainkan PUBG HDR Extreme, tak ada masalah. Genshin Impact dengan 60fps, setting tertinggi pun still boleh mainkan. Jadi sebenarnya tak berapa nampak jauh beza jugalah bila main game macam tu. Beza kelajuan antara 870 dan juga 888 ni dia tak nampak bila main game sebab 870 pun still boleh mainkan grafik dan juga kestabilan FPS yang sama. Cuma untuk kerja yang lagi berat, contohnya macam render video, install file, lepas tu nak unzip file ke, time tu 888 ni akan nampak sedikit laju lah sikit berbanding 870. Untuk Black Shark 4 ni dia didatangkan dengan skrin 6.67 inci berbanding ROG Phone 5 yang lagi besar 6.78 inci. Skrin ROG Phone 5 tu dia besar sikit tetapi apa yang menyumbang kepada saiz yang lagi besar tu adalah disebabkan dia didatangkan dengan bezel yang besar pada bahagian atas dan bawah. Manakala dekat Black Shark 4 benda tu tak ada. Dia punya bezel tu adalah nipis. Korang boleh rasalah time main game bila guna Black Shark 4 ni disebabkan design dia ni kecil sikit, tangan korang akan lebih selesa, lebih ergonomik dan yang lagi penting dia lagi ringan berbanding ROG Phone 5 ni. Untuk teknologi skrin dia tak jauh beza sangat pun. Kedua-duanya menggunakan panel AMOLED dan juga dia punya refresh rate sampai 144Hz. Jadi baik untuk korang main game ke, main social media ke, memang skrin kedua-dua phone ni memang perform lah. Okey, tapi yang ini walaupun specs ROG Phone 5 ni dia lagi power, benda ni dia tak ada. Apa benda tu? 90fps dekat PUBG Mobile. And aku rasa untuk kaki PUBG Mobile memang sukalah benda ni sebab 90fps ni dia akan nampak rasa lagi smooth, lagi lancar. Contohnya bila time panning tu nak cari enemy tu kan, korang akan rasa macam lagi nikmat lah bila guna 90fps ni. Dekat ROG Phone 5 tak ada benda ni. Kalau nak dibandingkan feature gaming atau software gaming yang ada dekat ROG Phone 5 dan juga Black Shark 4 ni, ROG Phone 5 dengan Armoury Crate dia bagi aku lagi best lah untuk navigate. Setting dia lebih mudah untuk kita godek-godek secara keseluruhannya lah. Okey, nampak ni. Black Shark 4 dia gunakan mechanical button sebagai trigger button untuk shoulder. Kalau korang rasa Black Shark 4 ni sebabkan dia ada physical button, dia adalah lagi baik berbanding ROG Phone 5 yang guna kapasitif touch macam tu je. Korang jangan terkejut bila aku cakap yang ROG Phone 5 ni sebenarnya lagi selesa untuk main game berbanding Black Shark 4. Okey, kenapa? Okey, dia macam ni. Button ni dikliki macam power button dan juga volume control. Jadi bila dah kliki macam ni, dia perlukan force ataupun effort nak tekan tu. Dan bila korang tekan, korang akan tonyoh phone tu ke bawah yang mana bila korang tengah main game, phone tu akan bergerak dan view screen tu akan lari sikit lah bila korang main game. Benda ni berbeza dengan ROG Phone 5 sebabkan dia pakai tab je. Dia lagi effortless, dia lagi smooth dan kalau ikutkan tak terlampau try hard sangat lah macam Black Shark 4 ni. So sebenarnya adakah mechanical button Black Shark 4 ni sebenarnya tak best? Dia tak juga. Dia still okay kalau main game. Cuma bila dah ada ROG Phone 5 ni, dia punya pengalaman feeling tu kalau kita dibandingkan, Black Shark 4 ni agak kurang selesa.
Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful. Dalam mana-mana gaming phone, selalunya diorang bagi kurang penekanan dekat bahagian kamera. Tetapi untuk Black Shark 4 ni, kalau compare dengan sesebuah gaming phone dengan ROG Phone 5, dia sebenarnya adalah sebuah kamera yang agak baik dan cantik juga. Okey, kalau compare, korang tengok dari jauh, dia macam tak berapa beza sangat. Cuma korang boleh nampak yang HDR dekat ROG Phone 5 ni, dia lagi baik. Bahagian langit tu dia nampak lebih sedap, lebih biru. Dan lagi satu, pengawalan exposure dekat ROG ni dia lagi bagus. Terutamanya dekat kawasan putih-putih bangunan ni kan. Korang nampak dekat ROG Phone 5 tu dia lagi clear lah dia punya warna dia tu. Kemudian sharpness. ROG ni dia lebih baik sikit. Korang boleh tengok dekat area daun-daun hijau ni, dekat pokok ni kan. Bila zoom, yes, memang jelas nampak yang dia punya sharpness dekat ROG ni lagi baik. Tapi kalau bahagian selfie, yang ni pelik sikit sebab Black Shark 4 dia lagi cantik. Dia punya skin tone, warna dia lagi indah. Dan dia punya dynamic range pun better, terutamanya bila korang tengok kat bahagian baju aku. Untuk charging, yang bestnya dekat Black Shark 4 ni, dia didatangkan dengan 120 watt fast charging. 120 watt. Kalau korang tanya berapa lama nak penuh untuk daripada charge daripada 0 ke 100, tak lama, 15 minit je. Mungkin ada yang tanya kan, bila laju charge 120 watt ni laju macam ni dalam masa 15 minit pun dah full, dia panas ke tak kan? Ok, based on penggunaan aku, panas dia sama je macam charge dekat ROG Phone 5 yang guna 60 watt, yang lagi slow lah. Dua-duanya dia punya suhu dalam 39 ke 40 darjah Celsius. Tapi satu benda yang aku perasan, 40 darjah Celsius dekat Black Shark 4 ni, dia lagi sejuk bila kita pegang dekat bahagian tangan berbanding dekat ROG Phone 5. Tapi ada satu kelebihan lah untuk ROG Phone 5 ni, sebab dia didatangkan dengan USB-C port belah bahagian bawah. Bila korang main game, korang boleh charge secara melintang. Dan yang lagi satu adalah feature bypass charging. Yang ini gunakan power direct daripada pengecas. Benda ni agak berguna jugalah sebagai salah satu cara untuk menjaga kesihatan bateri, yang mana benda ni tak ada dekat Black Shark 4. Bagi aku, kalau korang nak cari sebuah telefon alternatif gaming selain daripada ROG Phone 5, cari model gaming phone yang lagi murah, lagi kecil, lagi ringan berbanding ROG Phone 5 ni, yes, korang memang tak salah kalau pilih Black Shark 4. Bila main game, chip antara 870 dan juga 888 ni, dia tak nampak beza sangat. Sebab apa yang Snapdragon 888 boleh capai, 870 pun still boleh capai juga. Jadi macam korang tak memerlukan sangat lah Snapdragon 888 ni untuk sekadar memainkan game-game yang ada dekat Play Store. Ok, jangkaan aku bila harga dia launch nanti dalam hujung April, mungkin dalam 1,600 atau ke 1,800, dia tinggi sikit kot berbanding Poco F3. Sebab Poco F3 pun gunakan chip yang sama dengan Black Shark 3 ni. Ok, aku rasa sekian itu saja untuk video ulasan dan perbandingan antara Black Shark 4 dan juga ROG Phone 5. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Macam mana? Video okey tak? Kalau okey, korang kena subscribe lah. Lepas tu jangan lupa like video ni. Like